Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah muslimin muslimat yang mengikuti siri pengajian FB Live yang dianjurkan oleh NGO Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group yang dikenali sebagai ARG, telah masuk kita ke siri yang kelima di dalam menghuraikan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50 ya. Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 20 yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Setelah pada kuliah-kuliah yang lalu kita telah menerangkan tentang kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentang betapa lahirnya di kalangan umat Islam itu perpecahan sehingga lebih daripada 70 pecahan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 73 pecahan. Kesemuanya akan ke neraka kecuali satu yang dikenali sebagai Al-Firqatun Najiyah, pecahan golongan yang selamat, ataupun dikenali juga sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita yakin sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, beriman kepada hari akhirat, tentulah kita itu nak masuk ke dalam syurga Allah, mendapat ridha Allah, dan oleh itu tentulah kita ini teringin untuk tergolong di dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun begitu, kebelakangan ini apa yang dikatakan sebagai umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu telah mula menjadi semakin kabur dan mengelirukan, kerana yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bila kita perhatikan sudah ada perbezaan yang tajam dalam perkara-perkara usul, perkara-perkara yang fundamental, yang tidak mungkinlah kalau kedua-duanya itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita sampai ke muka surat 45. Persoalan yang ditanyakan dalam tajuk ini adalah siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sangat relevan ya, kerana di zaman kita misalnya umat Islam yang mengikut kepada manhaj Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihima, dengan beraninya dituduh oleh sebahagian sebagai bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah dituduh sebagai kumpulan yang sesat, bahkan lebih parah daripada itu dikafirkan. Sebaliknya golongan yang menuduh ini pula mengaku bahawa mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita cuba untuk melihat dari neraca ilmu siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya telah kami jelaskan bahawa Al-Firqatun Najiyah, dari sekian banyak aliran yang ada adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, pertanyaan sekarang adalah siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari sekian banyak aliran yang ada dalam Islam? Perdebatan di dalam menentukan siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah dari sekian banyak aliran umat Islam yang ada sebenarnya tidak melibatkan semua aliran dalam Islam. Makna pertikaian, perebutan title Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak berlaku kepada semua pecahan, tidak berlaku kepada semua aliran dari dalam Islam. Kerana apa? Kerana tidak semua aliran dalam Islam mereka itu mengklaim ataupun mengaku diri mereka sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi
yang mana tidak mengaku ahli sunnah wal jamaah, senang. Jelas mereka itu sendiri pun tidak mengaku diri mereka ahli sunnah wal jamaah. Dari sekian banyak aliran yang ada dalam Islam, hanya 2 golongan yang masing-masing mengaku bahawa mereka ahli sunnah wal jamaah. Jadi pertikaian ini akhirnya dia yang hasir terfokus hanya pada 2 golongan, kerana golongan yang lain tidak mengaku. Pertama adalah golongan majoriti umat Islam, jumhurul muslimin, yang mengikut kepada manhaj pegangan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihima. Itu yang pertama ya. Asy'ariyah Maturidiyah memang mereka mengaku ahli sunnah wal jamaah. Dan yang kedua adalah golongan kelompok minoriti yang mengikut alur pemikiran Syekh Ibn Taymiyah Al-Harrani, yang dewasa ini dikenali dengan nama Salafi. Ya, mereka sendiri mendakwa mereka adalah Salafi, atau lebih dikenali oleh orang lain sebagai golongan Wahabi. Jadi mereka juga mengaku bahawa mereka lah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kedua aliran inilah yang selama ini melakukan pertarungan ideologi dalam mempertahankan nama ahli sunnah wal jamaah. Seolahnya berlaku perebutan antara 2 golongan ini di dalam memegang title ahli sunnah wal jamaah. Hanya saja dalam perdebatan keilmuan, tentulah kemenangan itu oleh salah satu. Kerana sebagaimana kita sebutkan, kalau perbezaan itu hanya dalam perkara-perkara cabang, perkara-perkara furu', perkara hukum, itu boleh jadi berlaku antara sesama ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana berlaku perbezaan antara mazhab Hanafi dengan Maliki, dengan Syafi'i, dengan Hambali, padahal keempat-empatnya masih lagi ahli sunnah wal jamaah. Tetapi bila berlaku pertemuan itu pada perkara-perkara usul, perkara-perkara yang asas, tentulah hanya salah satu dari 2 yang betul, sementara yang satu lagi adalah batil. Jadi hanya saja dalam perdebatan keilmuan, kemenangan selalu dimenangkan oleh kelompok yang pertama, iaitu majoriti umat Islam yang berpegang atas manhaj Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sehingga kan istilah Ahlussunnah wal Jamaah ini sudah jadi identical dengan pegangan Asy'ariyah Maturidiyah. Maknanya bila disebut Ahlussunnah wal Jamaah, terus difahami itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah, dan sebaliknya begitulah bila disebut Asy'ariyah Maturidiyah, difahami mereka itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama, kaum muslimin dari pelbagai aliran yang ada, yang luar daripada kelompok mereka, seperti golongan Syiah, seperti golongan Mu'tazilah, seperti golongan Qadariyah, Jabariyah dan sebagainya, daripada pelbagai aliran, memang menganggap mazhab Al-Asy'ariyah Maturidiyah itu sebagai representasi Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka sendiri merujuk kepada Asy'ariyah Maturidiyah itu sebagai Sunni. Misalnya orang Syiah merujuk kepada Asy'ariyah Maturidiyah itu sebagai Sunni, dan Syiah sendiri tidak berani mengklaim mereka itu Sunni, mereka itu Ahlussunnah, tidak. Mereka mengaku bahawa Asy'ariyah Maturidiyah adalah Ahlussunnah. Syi'i mereka, Sunni Asy'ariyah Maturidiyah. Dalam hal ini, Al-Imam Murtada Az-Zabidi rahimahullah ta'ala, dalam kitab beliau yang mensyarahkan kitab yang masyhur Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Al-Imam Murtada Az-Zabidi membuat syarah di situ Ithaf Sadatil Muttaqin. Ithaf Sadatil Muttaqin, beliau menyebutkan idza utliqa ahlus sunnati wal jamaati fal muradu bihim al-asy'ariyatu wal maturidiyah, juzuk yang kedua halaman ke-6. Apabila disebut kalimah istilah ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksudkan dengan ahli sunnah wal jamaah itu adalah Al-Asy'ariyah, pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari, wal Maturidiyah, pengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihim ajma'in. Di sini mungkin ada yang bertanya, mengapakah Ahlussunnah wal Jamaah itu sinonim, identical dengan mazhab Asy'ari dan Maturidi? Jawapannya, kerana nas-nas Al-Quran dan Sunnah
serta jejak para ulama salaf, salafus soleh dari generasi sahabat dan tabi'in membuktikan kebenaran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi berbeza dengan golongan Wahabi dalam keadaan mereka itu mengaku kononnya mereka mengikut kepada jejak salaf, mengikut kepada pegangan salaf. Sebab itulah datangnya istilah salafi. Salafi itu asalnya satu istilah yang membawa makna yang baik, kerana salafi dalam konteks itu bermakna pengikut salaf. Jadi kita tidak ada bangkangan, kita tidak ada keraguan bahawa dalam agama sangat bagus kita ikut kepada salaf, kerana sebagaimana yang kita tahu, salaf ini generasi awal umat Islam. Kalau salaf di kalangan sahabat, mereka adalah murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Islam disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Jadi tentulah kita perlu ikut kepada mereka, kerana mereka yang memahami agama ini dengan kefahaman yang terbaik, kan murid-murid Nabi SAW sendiri. Tetapi apabila golongan Wahabi mengaku mereka adalah salafi, pengikut salaf, kita dapati pegangan mereka itu berbeza dengan pegangan salaf. Tapi kalau Asy'ariyah Maturidiyah, cuba lihat apa yang disebut oleh Kutubul Irsyad, ulama besar yang termasyhur dengan kitab beliau An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat iman, iaitu Al-Imam As-Sayyid Abdullah ibn Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala berkata, wa anta idza nazarta bifahmin mustaqimin an qalbin salimin fi nususil kitabi was sunnati al-mutadamminati li ulumil imani wa tala'ta siyaras salafis salihi minas sahabati wat tabi'ina alimta wa tahaqqaqta annal haqqa ma'al firqatil mausumati bil asy'ariyah nisbatan ila Syekhi Abil Hasan al-Asy'ari radhiyallahu anhu faqad rattaba qawaida aqidati ahli al-haqqi wa harrara adillataha wa hiya al-aqidatu allati ajma'a 'alaiha as-sahabatu wa man ba'dahum min khiyarit tabi'in wa hiya aqidatu ahli al-haqqi min ahli kulli zamanin wa makanin wa hiya aqidatu jumlati ahli at-tasawwufi kama haka dzalika Abul Qasim al-Kushairi fi risalatihi wa hiya bihamdillahi aqidatuna wa aqidatu aslafina min ladun Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza wal maturidiyatu kal asy'ariyati fi jami'i ma taqaddama. Ini yang disebut di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Dia ada yang lebih masyhur, itu adalah An-Nasaih Diniyah. Tapi ada juga kitab lain yang ditulis oleh beliau, iaitu kitab Risalatul Mu'awanah. Lalu Al-Imam As-Sayyid Abdullah ibn Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala berkata dengan jelas, wa anta idza nazarta bifahmin mustaqimin, dan kamu apabila kamu melihat dengan kefahaman yang betul, yang lurus, yang terbit daripada qalbin salim, daripada hati yang sejahtera daripada penyakit-penyakit batin, kamu memerhatikan pada nusus nas Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW yang merangkumi tentang ilmu-ilmu keimanan, dan kamu itu memerhatikan kepada sirah perjalanan salafus soleh daripada sahabat Nabi, tabi'in dan juga tabi'in, kamu akan tahu dan kamu yakin dengan sebenar-benar yakin bahawa kebenaran itu berada bersama dengan golongan yang dinamakan sebagai Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah, Asy'ari, nisbah pada Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Dan beliau telah menyusun kaedah-kaedah akidah golongan yang berpegang dengan kebenaran dan telah memperjelaskan dalil-dalilnya. Dan akidah ini merupakan akidah yang disepakati oleh sahabat Nabi dan orang-orang Islam selepas daripada sahabat Nabi, daripada golongan tabi'in yang baik-baik. Dan inilah merupakan akidah golongan yang benar daripada setiap zaman dan tempat. Dan ia adalah akidah secara umumnya
akidah yang dipegang oleh ahli tasawuf sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah di dalam risalah beliau, di awal-awal risalah beliau yang dikenali sebagai Ar-Risalatul Qushairiyah. Beliau menerangkan akidah ahli sufi itu tidak berbeza dengan akidah yang dipegang oleh golongan Asy'ariyah. Dan akidah inilah dengan segala puji bagi Allah, itulah akidah kami, yakni akidah Sadah Alawiyah. Dan itulah akidah nenek moyang kami, akidah generasi yang sebelum daripada kami. Itulah akidah yang diwarisi sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ke hari ini, ke zaman kita ini. Itulah akidah yang dipegang. Demikianlah akidah Maturidiyah, nisbah kepada Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah ta'ala. Daripada sudut kebenarannya, daripada sudut itu akidah Nabi SAW sama seperti akidah Asy'ariyah. Kenapa? Kerana perbezaan antara Asy'ariyah Maturidiyah hanya pada cabang-cabang saja, bukan pada perkara-perkara asas akidah. Jadi kedua-dua manhaj ini adalah manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Kutipan dari Al-Imam Al-Haddad di atas menyimpulkan bahawa pemahaman yang objektif dari hati yang bersih terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah serta jejak generasi salafus soleh akan menghantarkan kepada pengetahuan dan keyakinan bahawa pegangan Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihima merupakan representasi ahli sunnah wal jamaah dan adalah pengikut kebenaran sepanjang masa, sepanjang zaman. Jadi jangan kita keliru dengan kekeliruan orang yang membangkang bahawa Asy'ariyah Maturidiyah adalah ahli sunnah wal jamaah dengan alasan kata dia Nabi SAW baginda sendiri bukan Asy'ariyah. Kalau ahli sunnah wal jamaah itu adalah Asy'ariyah, takkanlah Nabi SAW bukan ahli sunnah wal jamaah. Sahabat-sahabat Nabi bukan Asy'ariyah, takkanlah sahabat Nabi juga bukan ahli sunnah wal jamaah. Imam-imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim ajma'in, tidak ada pun seorang daripada mereka adalah ahli sunnah tidak ada seorang pun daripada mereka adalah Asy'ariyah. Imam empat mazhab ni tidak ada seorang pun daripada mereka adalah Asy'ariyah. Takkanlah imam-imam yang hebat ini mereka bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini kekeliruan yang cuba dibawa oleh golongan yang keliru dan cuba mengelirukan orang lain, kerana memang jelas generasi umat Islam yang hidup sebelum daripada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tentulah tidak intisab, tidak nisbahkan diri mereka kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, tidak Asy'ariyah lah. Tetapi yang penting pada itu, pegangan mereka adakah berbeza atau sama dengan apa yang dipertahankan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi kalau sama, okey, maknanya walaupun tidak nisbah pada Asy'ariyah, memang logiknya begitu. Takkanlah orang yang hidup dahulu akan mengikut kepada orang yang lahir dan hidup kemudian, itu mustahil. Tetapi yang penting akidahnya sama, iaitu sama-sama akidah tanzih, akidah mensucikan Allah Ta'ala daripada sebarang bentuk kekurangan, akidah tanzih, mensucikan Allah Ta'ala daripada menyerupai makhluk. Jadi kadang-kadang orang jadi terpedaya. Kata dia, Imam Syafi'i pun bukan Asy'ariyah. Habis itu Imam Syafi'i bukan ahli sunnah wal jamaah lah kot. Dan memang Imam Syafi'i bukan Asy'ariyah. Tapi berbezakah akidah Imam Syafi'i dengan akidah Asy'ariyah? Tidak berbeza. Hanya approach di dalam mempertahankan akidah yang sama itu berbeza mengikut perbezaan cabaran pada zaman mereka mempertahankan akidah tersebut, kerana perbezaan itu berbeza-beza. Cabaran itu berbeza-beza. Baik. Dalil-dalil ahli sunnah wal jamaah. Soalan. Adakah di sana dalil-dalil naqli, yakni dalil Quran dan hadis yang menunjukkan, yang membuktikan bahawa manhaj Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga pegangan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini memang ahli sunnah wal jamaah? Kalau kita kata Asy'ariyah Maturidiyah adalah ahli sunnah wal jamaah, jadi mungkin mereka akan tanya, mana dalil?
Mana dalil Quran dan hadis yang menunjukkan bahawa Asy'ariyah Maturidiyah adalah ahli sunnah wal jamaah. Baik. Dalil-dalil tersebut antara lain. Maknanya bukan ini sahaja, tapi inilah antara dalilnya. Dalil yang pertama, di antara kriteria ahli sunnah wal jamaah, iaitu al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, adalah mereka itu konsisten di dalam berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW, berpegang teguh dengan pegangan para sahabat. Ini sesuai dengan hadis yang berikut. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israil aftaraku ala 71 millatan wa taftariku ummati ala 73 millatan kulluha fin nari illa millatan wahidatan. Faqila lahu mal wahidatu? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Bani Israel telah berpecah belah, bercerai-berai menjadi 71 golongan, dan umat aku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk ke neraka, na'udzubillah min zalik, kecuali satu golongan sahaja. Lalu Nabi SAW ditanya, siapakah satu golongan tersebut yang tidak masuk neraka, yang masuk syurga? Lalu Nabi SAW menjawab, golongan yang mengikuti ajaran yang dipegang teguh oleh aku dan oleh para sahabatku. Jadi tidak memadai kalau sekadar Wahabi mendakwa mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Kena mereka buktikan bahawa mereka itu memang benar berpegang sebagaimana pegangan Nabi SAW. Kalau setakat berslogan, kami pertahankan sunnah, kami ikut Quran, kami ikut salafus soleh, sesiapa saja boleh berslogan. Sekarang ini nak lihat kepada realiti, tindak tanduk, kepercayaan dan keyakinan mereka itu sebenarnya selari atau tidak dengan apa yang dipegang oleh Nabi SAW dan juga oleh para sahabat. Jadi hadis di atas memberikan penjelasan bahawa golongan yang selamat ketika umat Islam terpecah belah menjadi pelbagai golongan, pelbagai pecahan, itu adalah golongan yang konsisten, istiqamah dan selalu mengikuti ajaran Nabi SAW dan ajaran para sahabat baginda. Dalam erti yang lain, ajaran-ajaran diikuti itu memiliki sandaran dan hadis-hadis dan athar daripada para sahabat. Maka manhaj pegangan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihima itu sebagai perwakilan representasi kepada ahli sunnah wal jamaah. Mereka selalu berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW dan sahabatnya. Ini boleh diperhatikan dalam fatwa-fatwa mereka. Dalam hal ini, Al-Imam Murtada Az-Zabidi rahimahullah ta'ala berkata, wal yu'lam anna kullan minal imamaini Abil Hasani wa Abi Mansurin radhiyallahu anhuma wa jazahuma 'anil islami khaira lam yubdi'a min indihima ra'yan wa lam yashtaqqa madhhaban innama huma muqarrirani limadhahibis salafi munadilani amma kanat alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa nazara kullun minhuma dhawil bid'i wad dalalati hatta qata'u wa wallau munhazimin. Al-Imam Murtada Az-Zabidi rahimahullah taala menjelaskan wal yu'lam, dan hendaklah diketahui, jangan sampai kita tak tahu, jangan sampai kita confuse, jangan sampai kita terpedaya menyangkakan bila kita belajar ilmu tauhid misalnya, kita pergi kepada menerangkan mabadi ilmu tauhid yang 10, maka disebutkan wadi'uhu. Siapakah wadi' penyusun ilmu tauhid ini? Maka disebut Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kita kata, wah, kalau begitu dua tokoh ini yang mereka-reka ilmu tauhid. Bukan. Dinisbahkan kepada mereka kerana mereka itu menyusun, sedangkan ilmunya itu datang daripada Quran dan hadis. Jadi oleh itulah Al-Imam Murtada Az-Zabidi rahimahullah ta'ala menerangkan, hendaklah diketahui
bahawa masing-masing kedua-duanya Imam Abu Hasan Asy'ari, demikianlah Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihima, dan moga-moga Allah memberi balasan yang baik kepada mereka. Tidak membuat satu pendapat baru, bukan mereka reka satu akidah baru, bukan, dan mereka juga tidak mencipta satu mazhab baru dalam Islam. Apa yang mereka lakukan hanyalah menetapkan pendapat-pendapat ulama salaf. Setelah pegangan ulama salaf itu dicabar dengan pelbagai pegangan yang menyeleweng, maka bangkitlah dua orang imam ini mempertahankan. Bahkan dalam sejarah kita tahu Al-Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri radhiyallahu anhu pernah mengaji dengan tokoh ulama Mu'tazilah. Jadi pernah satu masa berpegang dengan pegangan Mu'tazilah, tetapi alhamdulillah Allah Taala kurniakan kepada Imam Hasan Asy'ari itu hidayah, taufik kembali kepada pegangan ahli sunnati wal jamaah. Ceritanya adalah kerana beliau melihat kebatilan di dalam akidah Mu'tazilah. Kerana akidah pegangan ini, kalau yang sahihah, yang sebenar, itu adalah akidah yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara akidah yang batil itu akidah yang tidak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila ianya bukan daripada Allah Ta'ala, pasti akan berlaku contradiction, pasti akan berlaku percanggahan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, "Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalaulah ianya itu bukan datang dari sisi Allah Ta'ala, nescaya mereka akan dapati padanya ikhtilafan, contradiction, percanggahan yang banyak. Jadi, antara bid'ah, akidah yang direka-reka oleh golongan Mu'tazilah adalah apabila mana mereka mendakwa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mentakdirkan sesuatu yang buruk. Mereka rasa keberatan nak mengatakan bahawa benda yang buruk seperti maksiat, seperti kekufuran, itu juga takdir daripada Allah. Orang Mu'tazilah mereka tak boleh terima. Lalu mereka buat bid'ah. Kadang-kadang di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, oleh kerana Allah Ta'ala Tuhan, oleh kerana Allah Ta'ala yang berkuasa, yang menentukan, maka walaupun yang berlaku itu buruk, pasti tidak akan keluar daripada takdir Allah. Pasti tidak akan keluar daripada iradah Allah. Bermakna kalau berlaku itu luar daripada iradah Allah, bermakna Allah Ta'ala terpaksa. Terpaksa ini adalah satu sifat yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala melakukan apa yang Allah Ta'ala kehendaki, bukan dipaksa-paksa. Kalau kita manusia, ya kadang-kadang kita terpaksa. Kita mungkin tak nak berada dalam keadaan PKP macam ni, tak boleh ke sana kemari. Kita kalau boleh nak macam dahulu, bulan puasa boleh ke bazar Ramadan, boleh ke sana kemari, tapi kita terpaksa. Itu kita makhluk, logik lah, kita lemah. Tapi kalau Allah pun terpaksa, mustahil. Jadi apa sahaja yang berlaku, baik atau buruk, iman dan taat daripada Allah Ta'ala, kufur dan maksiat juga daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau Mu'tazilah kata tak, sebenarnya yang daripada Allah Ta'ala itu hanya yang baik saja. Yang buruk bukan daripada Allah Ta'ala. Ini bahaya, kerana ini membawa kepada syirik. Bermakna ada sesuatu yang berlaku luar daripada kuasa Allah, jadi kuasa yang lain. Kuasa yang lain ini namanya syirik. Lalu mereka membuat bid'ah mengatakan Allah mesti melakukan al-sulhu awil aslah. Allah mesti mentakdirkan melakukan sesuatu yang suluh, yang baik. Kalau Allah tidak mentakdirkan yang baik, maknanya Allah mentakdirkan al-aslah, yang lebih baik. Adapun kalau Allah mentakdirkan buruk, itu tak akan berlaku. Jadi Al-Imam Hasan Asy'ari, Allah kurniakan hidayah kepada beliau, beliau melihat bahawa akidah sedemikian tak betul. Jadi oleh kerana itulah beliau bertanya kepada guru beliau yang berfahaman Mu'tazilah. Kalau ikutkan sejarah, guru beliau juga merupakan bapa tiri beliau sendiri. Lalu beliau bertanya, macam mana sekiranya berlaku kejadian 3 orang yang meninggal dunia, 1 orang meninggal dalam keadaan mukmin dan taat, apa nasib dia dari akhirat? 1 orang lagi meninggal dalam keadaan kufur dan maksiat, juga apa nasibnya dari akhirat? Dan 1 orang lagi meninggal dunia sebelum baligh, meninggal dunia dalam keadaan masih kanak-kanak lagi. Jadi berdasarkan akidah pegangan Mu'tazilah yang ada bid'ah, ada rekaan-rekaan,
dikatakan oleh guru beliau, yang meninggal dalam keadaan iman dan taat masuk syurga, yang meninggal dalam keadaan kufur dan maksiat masuk neraka, yang meninggal sebelum balik dia manzilatun bainal manzilataini, dia akan berada di satu tempat antara dua tempat. Ini bid'ah. Kerana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, satu masa nanti manusia ini akan ditempatkan sama ada di syurga atau di neraka. Tidak ada yang namanya duduk di tengah-tengah. Tapi Mu'tazilah dia mengataskan akal mengatasi wahyu. Maka dengan akalnya yang singkat dia berfikir, kalau orang yang meninggal dunia sebelum balik nak masuk syurga belum layak, kerana dia belum beramal soleh. Demikian kalau nak dimasukkan dalam neraka juga tidak adil, kerana dia belum melakukan dosa dan maksiat. Maka kalau begitu dia akan ditempatkan manzilatun bainal manzilataini, satu tempat antara dua tempat, iaitu antara syurga dan neraka. Ini akidah yang bid'ah. Lalu ditanya oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari kepada guru beliau, kalau begitu berdasarkan akidah kita lah, akidah Mu'tazilah lah pada masa itu, berdasarkan akidah Mu'tazilah, bagaimana jawab Allah sekiranya yang meninggal sebelum balik bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau matikan sebelum aku balik? Tidakkah lebih baik engkau matikan aku selepas aku balik? Jadi aku boleh beriman dan beramal soleh, aku boleh masuk syurga. Taklah aku duduk di tengah-tengah macam ini. Lalu jawab guru beliau, kalau begitu ditanyakan, Allah akan menjawab, aku matikan engkau sebelum engkau balik kerana aku tahu engkau ini kalau sudah balik nanti, bukannya engkau ini beriman dan taat, sebaliknya engkau nanti akan jadi kufur dan maksiat. Jadi aslah lebih baik aku matikan engkau sebelum engkau balik, sekurang-kurangnya engkau tidak masuk ke dalam neraka. Jadi guru beliau merasakan okey, jawapan tu berpuas hati. Tetapi tidak, kerana yang demikian tu bid'ah. Bila bid'ah dia tidak akan konsisten. Lalu Al-Imam Asy'ari bertanya lagi, kalau begitulah jawapannya, bagaimana boleh jawab Allah sekiranya yang lelaki yang mati dalam keadaan kafir dan maksiat bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau begitu kenapa engkau tidak matikan aku sebelum aku balik? Tidakkah aslah, tidakkah lebih baik supaya aku tidak sampai balik dan jadi kafir, jadi maksiat dan aku masuk neraka? Jadi kalau kau matikan aku sebelum aku balik, sekurang-kurangnya aku tak masuk neraka, itu lebih aslah. Lalu gurunya tidak boleh jawab. Kerana apa? Kerana akidah itu adalah akidah yang bid'ah. Bila akidah itu bid'ah, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, "Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalaulah sesuatu itu datang bukan daripada Allah Ta'ala, nescaya mereka akan dapati padanya contradiction, percanggahan-percanggahan yang banyak. Jadi itu yang berlaku. Jadi apa yang Imam Hasan Asy'ari buat? Mengembalikan semula, mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah, buruk ataupun baik, dosa ataupun pahala, kufur ataupun maksiat, iman ataupun taat, itu semua tidak keluar daripada sempadan takdir, kudrah iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua ta'alluq pada kudrah iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jelas yang dilakukan oleh dua orang imam ini adalah mempertahankan akidah yang sahihah, akidah salaf, bukan membuat satu perkara baharu sebagaimana yang disangkakan oleh sebahagian orang yang tidak faham hakikat sejarah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka hanya menetapkan pendapat-pendapat ulama salaf dan mereka membela ajaran sahabat Rasulullah SAW. Mereka telah berdebat dengan kalangan ahli bid'ah dan orang yang membawa kesesatan sehinggalah mereka berjaya menakluki dengan hujah dan juga poin-poin, dalil-dalil yang mereka bawa. Lalu golongan yang ahli bid'ah dan membawa kesesatan ini melarikan diri, kalah dalam perdebatan. Jadi pernyataan Al-Imam Az-Zabidi rahimahullah ta'ala di atas menyimpulkan bahawa Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihima, mereka tidak membuat satu ajaran yang baharu. Mereka juga tidak mereka-reka satu mazhab baharu dalam Islam. Sebab itu kita kata tak masalah kalaupun imam empat mazhab tidak nisbah pada Asy'ari, sebab mereka memang hidup dahulu. Tapi yang penting pegangan mereka itu sama seperti yang diperjuangkan oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi.
Beliau berdua hanya membangunkan manhaj atau metodologi untuk membela dan mempertahankan ajaran para sahabat dan generasi salaf yang didapati oleh daripada Nabi SAW. Jadi pertanyaan sekarang adalah, adakah bukti-bukti ilmiah bahawa Asy'ariyah dan Maturidiyah itu mengikut kepada ajaran Nabi SAW? Kerana bukti nyata golongan itu ahli sunnah wal jamaah, mesti dia berpegang dengan sunnah Nabi SAW, ajaran Nabi, mesti dia mengikut kepada sunnah para sahabat, pegangan dan juga ajaran para sahabat. Mana bukti ilmiahnya? Jawapannya, buktinya banyak sekali. Antara lain, majoriti ahli tafsir dan ahli hadis, tak kurang daripada 90% mereka ikut pada mazhab Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Bermakna kan majoriti umat Islam ni dijamin tidak sesat. Bila majoriti umat Islam berada di atas pegangan Asy'ariyah Maturidiyah, maka itu ada jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas lisan Rasulullah SAW bahawa mereka berada di atas kebenaran. Ya, jadi nanti insya-Allah kita akan lihat lagi dalil-dalil yang pelbagai yang jelas membuktikan bahawa Asy'ariyah Maturidiyah itulah golongan ahli sunnati wal jamaah, dengan tidak menafikan umat Islam yang lain daripada itu, yang misalnya yang hidup sebelum daripada Imam Hasan Asy'ari, yang tidak dinisbahkan kepada Asy'ariyah Maturidiyah, masih lagi ahli sunnah wal jamaah apabila pegangan mereka sama, tidak bercanggah dengan pegangan yang dipertahankan oleh dua orang imam ini. Tapi kalau pegangan mereka bercanggah, sebagaimana yang berlaku kepada golongan Syiah, berlaku pada golongan Mu'tazilah, berlaku pada golongan Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Batiniyah dan juga golongan Wahabi, maka mereka ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Sebagai kita, saudara seagama, kita itu menyeru dan berdakwah kepada mereka, menerangkan kepada mereka bukti-bukti, dalil-dalil, moga-moga dihilangkan oleh Allah Ta'ala keraguan, kekeliruan yang bermain di dalam fikiran mereka, mahu mereka kembali ke pangkuan ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah pada malam besok kita akan sambung di muka surat 52, dalil kedua yang membuktikan bahawa Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah adalah ahli sunnati wal jamaah dan bukannya golongan yang sesat sebagaimana yang dituduh oleh golongan seperti golongan Wahbi. Ya, na'udzubillah min zalik. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma syarah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natar'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.